Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua saudara pengerusi, daripada gigi penuh sampai gigi korang. Datuk Saifuddin Nasution, Datuk Mahfuz, Datuk Ismail calon kita, Datuk Zul Penang dan calon alur staf Simon dan semua hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Malam ini semua nak bisik Kak Anwar, Perdana Menteri. Saya pun nak bisik juga. Saya kata Datuk Seri Anwar, bila merintah nanti, kamu Perdana Menteri, Kak Wan ahli parlimen, entah Kak Menteri pula, saya tak tahu. Carilah harta sepencarian. Jangan cari harta sepencurian. Yang dilakukan oleh Perdana Menteri dulu, iaitu Najib Razak, dan Perdana Menteri yang berangan nak jadi Bagan Datuk. Saya bercakap soal ini bukan perkara yang main-main. Politik negara kita telah tersasar jauh. Menjadi menteri, menjadi pemimpin politik, jalan untuk mencari kekayaan, bukan untuk membantu rakyat dan membina negara. Ini tren kebelakangan ini. Kalau kita lihat, kita mungkin tak suka Tengku Abdul Rahman hal pribadinya. Tapi semua rakyat tahu, Tengku Abdul Rahman bila bersara daripada Perdana Menteri, dia hanya mampu beli rumah di Batu Peringgi sebiji. Makan duit pension. Nak tambah pendapatan, dia tulis dalam surat khabar Star, SIC dapatlah 1,500 sebulan. Itu Tengku Abdul Rahman. Bila dia sakit, dia masuk hospital di London, dia tak mampu bayar bil, kawan-kawan dia tolong bayar. Perdana Menteri. Tun Razak ke hulu ke hilir, buka pelda, buka felkra ke sana kemari sebagai Perdana Menteri. Dan dia meninggal dunia dalam masa jadi Perdana Menteri, tidaklah meninggalkan harta yang banyak. Zaman Tengku Abdul Rahman ada 2 orang suami isteri jadi menteri, iaitu Datuk Abdul Kadir Yusof, Menteri Undang-Undang. Isterinya Tan Sri Fatimah Hashim, Menteri Kebajikan. Dua-dua menteri. Bila bersara dua-dua menteri ini, adalah rumah, adalah kereta mewah, tidaklah kaya seperti menteri-menteri sekarang. Mereka membina negara, terutama sekali program luar bandar. Kita tahulah, Kedah ni, tahun 60-an, 70-an, saya duduk pergi rumah Paya Junid Najib Paikot Dalam tu, mandi lang kubang lagi. Artinya situlah yang mandi, situlah yang semua. Paip-paip air ni baru aja. Tapi mereka pada waktu itu tumpu pembangunan luar bandar untuk mengangkat martabat orang luar bandar sampai ke tahap yang ada sekarang. Lihat menteri-menteri sekarang. Bila dibawa ke mahkamah, dalam perbicaraan di mahkamah, ada menteri mengaku dia ada 900 juta dalam bank. Sekarang. Dan dipilih jadi calon lagi kali ini. Hak jenis itu. Ada bekas menteri yang Datuk Seri Anwar sebut selalu, bila meninggal dunia, maknya, keluarganya berebut harta dia 2 bilion. 2 bilion. Artinya, dan kita lihat pula, saya sebut selalu bila laporan ahli-ahli ekonomi mengatakan tirih ni banyak sangat, sampai lebih kurang 60 bilion setahun.
Saya antara percaya dengan tak percaya sama banyak. Tapi bila kita buat siasatan, Tan Sri Amrin buang, dedah kepada kita, rupanya lebih teruk daripada apa yang kita tahu. Kita tengoklah. Contoh yang mudah ni tak boleh saman kita, ni cerita mahkamah. Projek solar untuk sekolah di Sarawak, solar. Nak bagi elektrik kat orang kampung ni. Rosmah sakau 180 juta. Itu yang dia kena denda 900 juta. Kalau rayuan dia tak menang lepas ini, mungkin dia akhir hayat di penjara. Kalau tak dapat pengampunan. Itu yang lain-lain tak dibicarakan. Sebab itu kita lihat Zahid Hamidi dapat 47 tuduhan. Najib baru SRC, belum lagi 1NDB. Bagaimana wang negara kita hilang begitu banyak. Bukan setakat tirih, tapi dah derluih. Hentilah politik ini. Saya sebut selalu, kalau wakil rakyat, menteri, Perdana Menteri tak cukup gaji, naikkan gaji macam di Singapura. Tapi jangan curi. Sebab menteri besar nak curi mudah. Sebab mereka ketua eksekutif. Yang rosaknya negara. Yang rosaknya rakyat. Sekarang negara kita jadi macam ni. Tadi Saifuddin sebut, duit negara sekarang $1 RM4.7, RM4.8. Hampa tu ingat pergi Mekah naik harga. Ingat apa ni? Tabung haji penaik harga. Bukan penaik. Duit kita jatuh. Saya pergi Mekah dulu $1 RM2.5. Pergi Mekah $5,000, $12,500. Sekarang tuan-tuan pergi Mekah $5,000 juga. Tapi $24,000. Hangpa faham kan ni? Tak faham, aku tengalung dengan mikrofon ni. Bil kita ayam, makanan dia import. Baja import. Dulu kita import sekilo kita bayar $1, $2.5. Sekarang kita import sekilo kita bayar RM4.8. Mahal ke tak? Gaji naik dah ikut rate yang kita kata harga barang ni. Saya dah kata sekarang makan cukup mahal. Saya sebut bukan melawak dah lah ni. Kalau saya bawa RM50, saya masuk kedai mamak di Petaling Jaya. Saya cari kerusi yang menghadap dinding. Saya cari tengok-tengok orang tak kenal lah. Tambah kita dulu pakai mask, buat topi sikit, orang tak kenal. Kalau duduk kerusi tengah, oi Bang Mat, mampus. Kenapa harga barang begitu? Sampai bila kita nak hidup macam ni? Sebab itu kalau lampau diukur dapat 300, dapat 400 dalam mengundi, begini sikap rakyat, kerajaan begini kamu pilih, maka berlaku kenaikan harga barang. Orang putih kata because you ask for it. Rakyat suka ke jadi macam ni? Oh, kami tak suka. Tak suka hamba undi penyangak ni pasal apa? Dari sekalian, kita harap PAS ni lah akan perbetul kerjaan semua. Dia kawan dengan puak penyangak, dia pun jadi penyangak sama. Cuba kita tengok. Cara undang-undang lah. Tak ada saman Claire. Claire ni orang putih. Duduk di England tu. Dia Sarawak report. Sebab Claire tu kata PAS terima 90 juta daripada UMNO. Saya tak tahu betul ke tak. I don't know. Saya tak tahu. Kemudian saman. Bila saman, nak bercara lah. Claire kata, aku akan dedahkan satu persatu. Mula dia petak. Cari duit, bayar kat Claire 1.4 juta untuk hentikan kes tu. Ni rasuah ke apa? Kau orang ulama buat dia tak panggil rasuah. Dia panggil apa? Duit kopi. Suap. Kenapa tak bercara terus kalau kamu tak terima? Hei, Claire, kita lawan di mahkamah. Dah. Dia bayar 1.4 juta.
Sebab apa? Mereka ada prinsip. Prinsip mereka pegang. Melayu Islam, orang Islam, jahat macam mana pun, kita kena sokong dia. Sebab dia ada pintu taubat. Orang bukan Islam, hampa rugilah. Hampa baik macam mana pun, tak ada pintu taubat. Tak boleh sokong orang bukan Islam. Hampa, ini yang orang faham sekarang. Hadirin sekalian, ini politik Malaysia bermain seperti ini. Bila kita kemukakan tawaran, orang rakyat tengok lihat elok, jangan. Kalau menang Pakatan Harapan, yang memerintah sebenarnya DAP. DAP komunis, wirid pula DAP komunis, DAP komunis, DAP komunis. Mampu. Tapi kadang-kadang hadirin sekalian, kita boleh bercakap, boleh tembak orang kampung. Dalam suasana kita lemas juga, kita lemas. Bila kita berkawan dengan DAP, DAP dituduh komunis. Komunis ni orang cukup benci. Tapi kadang saya tanya balik, masa Lim Kee Siang melawat Terengganu, Tuku Haji Hadi peluk Lim Kee Siang rapat. Takkan dia tak bau komunis masa tu? Kenapa you tak smell komunis? Masa Lim Guan Eng baru jadi ketua menteri, kami daripada PAS melawat kunjung hormat ke pejabat ketua menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Haji Hadi peluk Lim Guan Eng rapat, aku pun tak peluk macam tu. Takkan dia tak bau komunis masa tu? Sebab tu komunis ini dibina persepsi supaya orang takut mengundi Pakatan Harapan. Betul ke tak? Tapi kalau kita dihina sangat, dihentam sangat, walaupun mereka tu orang bukan Islam, apakah kita orang Islam dihina tanpa fakta, kita tak tahu tiba-tiba hadirin sekalian, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. 2 hari lepas, 7 orang profesor Melayu yang memiliki PhD, mereka ni semua mengumumkan kumpulan G70 ini, mereka menyokong Pakatan Harapan dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Yang kata DAP komunis sekarang, dia cari apa hujah baru, apa hujah baru, intelektual Melayu dah sokong Pakatan Harapan. Dia cari hujah. Pusing korosila, ada hujah baru pula. Kemudian, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia izinkan kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Ish, dengan Datuk Pendang ni kalau nak jadi bini aku tak kelepak. Sorry lah. Siapa? Hei! Dia kira tuduh. Ini politik mereka hadirin sekalian. Sebab apa? Mereka cover sebenarnya ini dengan isu DAP komunis. Tapi dengan kenyataan 70 orang intelektual Melayu, bijak pandai, semua mereka ni boleh kata PhD belaka, menyokong Pakatan Harapan dalam kenyataan akhbar mereka dan press conference yang mereka buat. Kita belah hadirin sekalian, kita merintah 22 bulan. Hancing lah, tak tunai janji lah. Orang mengandung pun 9 bulan 10 hari baru beranak. Tahu ke tak? Tiba-tiba 3 bulan kita suruh dia beranak. Anak sang ni. Jadilah anak tu, tapi mata tak ada lagi, telinga tak ada lagi, hidung pun tak ada. Jantan betina pun boleh kenal lepas 7 bulan. Betul ke tak? Ini kita baru mengandung sebulan, pergi kat doktor, anak laki ke anak perempuan? Dia tengok, ada ketua besar ni. Tunggulah 9 bulan, baru dia beranak, cacat ke atau sempurna? Kalau cacat, okey you, kita kena terima itu sebagai anak. Kalau sehat, Alhamdulillah. Yang cacat pun Alhamdulillah, semua anak. Kalau nak tahu kita ni berjaya atau tidak, berilah 5 tahun.
Betul ke tak? Ini hampa pi rampai kawak nak aram jadah ni. Hampa ho ni orang terima pula apa ni. Bagilah tengok Saifuddin Nasution ni nak buat apa. Dia bila dalam mesyuarat tu, apa dia terang pasal food bank. Dr. Mahathir Perdana Menteri zaman dia tak ada benda tu. Dia dengar ya. Ni cerita food bank, cerita apa semua tu. Kemudian subsidi bersasar. Gitu terang-terang. Jadi kita nampak, hadirin sekalian, kita bincang. Dan kita buat. Betul, baru turun 20%. Tunggulah 5 tahun. PT-PTN. Kita kata gaji 4,000 baru mula bayar. Yang kata PT-PTN dah hapus ni, Tuan Ibrahim Tuan Man. Betul ke tak? Bila kita merintah, kita hapus PT-PTN. Kita kata dah, kita akan berapa mahasiswa tu, graduate, kerja, dah gaji 4,000, baru mula bayar. Semua kita doa tok lah. Dan juga apa ni gangguan seksual. Tak boleh dalam pejabat tengok kawan tu pakai seksi sikit kita pergi gagau pungkok dia. Mana boleh? Ini Datuk Seri Wazizah dah kemukakan bersamanya untuk nak buat akta anti apa ni gangguan seksual. Kemudian dibentangkan kemudiannya. Banyak perkara kita buat, tapi 22 bulan. Saya baru dan bagi 500 kat veteran. Siapa veteran kat tengah ni? Ada tak veteran tentera? Ada? Jauh-jauh dah ada tu. Hampa jangan takutlah bila kita naik balik, kita akan bantu semua ni. Dan kita bagi sekali, baru nak siasat. Baru kita nak perbaik balik. Macam mana kapal tu tak boleh cerita lah hak keselamatan hak tu semua sebab saya tahu ni payah nak bercakap. Cuma yang terdedah yang kata 6 bilion habis kapal sebiji pun tak siap. Janganlah kita bila berlaku apa-apa dalam negara kita takkan kita nak suruh askar kita kayuh perahu. Hampa itu negara kita. Jadi kita buat inilah. Sebab itu kita dari sekalian kita kena bina politik baru. Politik baru ni sekalian ialah kita mesti utamanya kita kena lawan rasuah dan tirih ni habis-habisan. Barulah Saifuddin Nasution sebut nak bantu rakyat, Datuk Mahfud nak stadium apa semua tu. Boleh tak kita buat itu semua? Pasal apa tak boleh? Derlui 50 bilion setahun. 60 bilion. Kalau kita tutup tirih tu, katalah 60 bilion tirih, kita tutup setengah. 30 bilion kita dapat selamatkan wang negara. 30 bilion ni banyak ke tak? Tengok Pulau Pinang Selangor, Negeri Sembilan dah setahun. Pulau Pinang bukan pendapatan banyak mana, tapi mereka boleh bagi bantuan masjid, bantuan sekolah agama, bantuan itu, bantuan ini. Kerana masa bulan Ramadan, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kong Yao, tak kerja lain, bawa cek. Cek besar tu lah, cek mok. Bagi surau ni 2,000, masjid ni 5,000, sekolah agama rakyat ni 4,000, kerja dia. Sebab apa? Kerja ada duit. Pasal apa ada duit? Orang bayar zakat pun tinggi. Pasal apa? Orang percaya. Sekarang ni kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, aku ingat orang Cina-Cina yang bayar cukai pun tak mau bayar. Mampu Ataupun kita pun apa ni depa ni Sanusi misalnya jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri jaga hal agama, siapa nak bayar zakat lagi? Orang tengok lolak metra tu. Ini semua yang kita nak barui. Sebab itu lagi satu, orang meluat kat kita ni habis-habisan dah bila lepas Sheraton. Dia meluat kat kenapa? Depa dah kerja kuat dah, kempen habis. Menang kita 2018, tiba-tiba jatuh 22 bulan. Siapa yang buat kerja tu semua? Mahyudin dengan Azmin. Dan kumpulannya lah penjatuh kita. Orang meluat kepada orang politik. Betul, saya tak marah rakyat meluat kepada orang politik. Memang layak kamu meluat. Tapi kita lepas MOU, kita berusaha supaya buat
undang-undang Akta Lompat Parti. Ingat tak, dah lulus dan diwartakan lebih daripada sebulan setengah yang lalu. Lah tak boleh lompat dah. Datuk Mahfud menang nanti, jangan duk lompat. Datuk apa ni? Datuk Tun, jangan duk lompat lagi. Lompat kena buat pilihan semula. Mampu. Tak ada apa lompat dah. Rakyat dah mula percaya. Balik. Bila kita kempen ni mula-mula, Jelajah Harapan tak ramai orang. Kemudian dia mula ramai. Sebab mereka yakin kalau kita pilih sekali ni Pakatan Harapan, ia akan kekal sekurang-kurang 5 tahun. Rakyat percaya. Hari ini hadirin sekalian, di tambak Johor, antara Singapura dengan Johor, penuh manusia. Belas ribu sedang keras sempadan untuk balik mengundi. Nak undi siapa? Mereka akan undi Pakatan Harapan. Saya pergi minum kopi kadang-kadang tengah malam ke, pagi ke jumpa banyak kawan Tionghoa. Dia beritahu, I just came back from Melbourne. Saya kata, balik buat apa? Balik untuk mengundi. Kenapa? Kami yakin kali ini Pakatan Harapan akan kekal 5 tahun selepas pilihan raya ini. Sekarang, saya hari ini patutnya program pertama tadi di Jerai. Tapi kapal terbang delay dekat sejam. Saya tanya pula sampai di sini, nak pergi program di Jerai itu berapa lama? Dia kata ikut Waze sejam. Kenapa? Kereta penuh sekarang di Lebuh Raya. Sedang mereka balik untuk mengundi besok. Ini satu suasana baru. Dulu bila mereka balik Kelantan, semua bawa bendera PAS. Tahun ni mereka balik, tapi tak nampak bendera PAS mereka bawa. Saya tak tahulah siapa mereka nak mengundi. Keyakinan rakyat kepada sistem demokrasi pulih semula. Dan hadirin sekalian, saya sebut lagi sekali, kebijaksanaan, kepintaran, kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak siapa petikai. Di bangsa bersatu, di Eropah, di negara Arab, Anwar terkenal. Semua orang tahu. Adakah itu syarat jadi Perdana Menteri? No. Syarat jadi Perdana Menteri cukup bilang sokongan ahli parlimen. Sebab itu kita mau pokok senar kena menang. Pendang kena menang. Alor Stang kena menang. Faham tak? Barulah kita jumlah. Pukul 12 malam 19 hari bulan, kita telah melintasi 112 kerusi. Barulah Anwar layak jadi Perdana Menteri. Faham tak ni? Sebab itu kita pakat bekerja kuat betul-betul. Malam ini pakat call, telefon, kerja sungguh. Sebab melintasi 112, pukul 12 malam, 10 pagi besok. Tak payah siapa-siapa. Motor besar tu main rumah. Brum, brum. Macam main ambil saya lu nak jadi Menteri Pertahanan. Brum, brum. Kereta tu lampu biru. Main rumah Anwar. Buat apa? Bawa dia pergi Istana Negara. Buat apa? Angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba esok ni kita dengar keputusan dapat 65. Saya dah kali ni saya nampak insya-Allah suasana kita lihat. Sekarang ni Pak arakkan kereta di kawasan Kota Raja, di kawasan kami lah di Sepang. Ni kita suruh buat 2 jam je. Malam ni semua beratus kereta dan motosikal round. Semua bendera ni. Habis kita punya banner ni pakai cabut. Cabut buat apa? Cabut belarak bendera motor. Bawa motor, bawa kereta. Riuh di Selangor sekarang ni. InsyaAllah Selangor akan menyumbangkan 22 kursi parlimen untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.
calon BN Jamal Pak Tongko. Calon kita bekas pengarah zakat, apa semua jawatan dia punya hebat. Takkan orang Selangor nak pilih Jamal Pak Tongko. Nanti dia pilih parlimen, dia nak buat demonstrasi, dia pakai kentola. Mampu kita. Oh ingat ni tu Sami mana pula main ni. Jadi confident telah ada, cuma tambah sikit ya, masuk gear sikit ya. Kejar sikit ya, panggil kawan-kawan semua. InsyaAllah kita ambil alih pemerintahan ini pada 20 November lusa insyaAllah. Akan ni dulu. Saya harap semua pakat bekerja. Sebab kita semua kita tahu kita pakatan. Terima kasih. Selamat mengundi pada besok hari dan memenangkan calon-calon Pakatan Harapan. Terima kasih.